Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memberkati masalah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama pada malam ini kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sama-sama kita berada, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam rumahnya yang penuh indah, yang cantik, subhanallah. Dapat sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita, yakni sembahyang fardu maghrib, yang merupakan satu kewajipan ke atas diri kita. Dan dapat sama-sama kita menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak peringatan-peringatan, peringatan yang datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala, pesanan-pesanan yang datangnya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang ada pada malam ini akan bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab, tak lama lagi bulan Syaban, dan tak lama lagi bulan Ramadan. Tu dia, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, bila mana kita berada di bulan Rajab, Nabi suruh baca doa. Doa tu Nabi suruh baca balik mengapai. Doa dia pendek je, no? Nabi pesan kepada sahabat-sahabat Nabi pesan kepada kita semua, baca, jangan tertukar pula doa dia. Doanya macam mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pendek je. Dengar barik lana tu macam nak selalu baca. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tu balik pakat dia mengapai. Nak tidur lagi duk baca. Orang rumah tanya, abang ni awak duk baca doa barik lana banyak sangat ni. Bulan Rajab, cerita dekat dia bulan Rajab. Istimewa bulan Rajab apa dia? Banyak. Tu antaranya apa? Satu, kita ambil perintah suruh sembahyang, wajib sembahyang 5 waktu. Tu pengkhususan sembahyang solat 5 waktu. Tu bulan Rajab. Jadi kita pun nak mengapai lah, apa mengigau lah kata. Esok pagi lepas sembahyang subuh tu baca. Tu lah, Allahumma barik lana. Dia jadi imam, jangan baca macam tu.
Dia silap baca, dia kata Allahumma barik lana, lupa dah. Makmum pun amin, lupa-lupa lagi dia bantai tu fima razaqtana wa qina azabannar, amin. Makmum dengar-dengar doa makan, oi lagi kuat. Kelak-kelak masjid surah tengok, oi tak ada makanan, tak guna punya imam. Tu contoh lah tuan-tuan. Doa ni bacalah apa-apa doa kita baca no. Jadi Nabi suruh baca no, bila masuk bulan Rajab, Syaban dan Ramadan, baca banyak-banyak. Mudah-mudahan no, mudah-mudahan Allah Taala berkati kita dan sampaikan kita pada bulan Ramadan al-mubarak. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah insya-Allah malam ni kita sambung kuliah bulanan kita, masih lagi membicarakan berkenaan dengan bab malaikat. Tu bab malaikat ajsamul latif. Satu bentuk yang kita tak nampak, yang sangat halus. Kita tak nampak dengan mata kasar kita. Khuliqa al-malaikah minan nur. Daripada cahaya malaikat ni Allah Taala jadikan daripada cahaya. Tu. Jin jin ni daripada api. Kita ni bukan daripada cahaya dan bukan daripada api. Tu. Baik. Tugas malaikat dalam alam dunia yang mempunyai hubungan yang khusus dengan manusia, di antaranya ialah tu malaikat ni dia sentiasa mengawasi kita. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita kena ingat kita ada rasa kemah, kita ada rasa bangga, kita ada rasa macam-macam lah hebatnya kita, tapi lupa ada pengawasan kanan dan kiri kita. Siapa? Malaikat. Tu malaikat kanan dan kiri, raqib dan atid, duk catat amalan kita baik dan buruk. Tu. Berapa banyak dalam hari ni kita buat amalan kebaikan, kita check list. Bangun tidur sampai nak tidur malam, berapa banyak kebaikan kita dah buat. Semayang, solat berjemaah tak berjemaah. Quran baca tak lagi, tak baca. Sedekah tak lagi hari ni, tak sedekah. Tu. Daripada bangun tidur sampai malam nak tidur, apa yang dibuat? Mulut tak tidur senyap, kata kat orang. Bangun tidur sambung cerita semalam, bangun tidur duk kata kat orang lagi, duk kata yang dulu, duk kata yang ni. Tu. Muhasabah sama-sama. No? Jadi malaikat ni dia duk perhati kita. Duk tengok kita 24 jam, tengok kita. Dan malaikat ni dia ada shift. Shift pagi dan petang, macam kita lah manusia. Pi pagi, shift pagi, shift petang pun ada, balik petang, takkan tak nak balik juga. Makhluk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ciptakan satu kelebihan untuk mereka. Tu. Turunnya waktu subuh, tukar pula waktu asar, silih ganti. Tu. Nak tunjuk kepada Allah Ta'ala ni amalan si fulan bin fulan. Kita amalan kita ni macam mana, tuan-tuan sidang jemaah sekalian. No? Bawa tunjuk pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rab, ni hamba-Mu ya Allah sedang tidur. Waktu subuh ni, tengah subuh ni duk tidur lagi. Pukul 7 duk tidur lagi. Apa cerita? Pi haji berapa kali dah? Minta maaf cakap. Subuh lah ni dah lewat dah. 6 berapa? 6.24. Dia lagi lewat Isra 2 jam. Bagus suami aku ni pi kuliah maghrib tiap-tiap malam. Balik-balik duha tu ditambah kunut. Rupanya dia tak tahu tu subuh gajah. Tuan. Baik, malaikat-malaikat bergilir-gilir mengawasi manusia dalam alam dunia ini. Tu tugas malaikat. Percaya, yakin. Sebab itu disebut dalam rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, kitab dan sebagainya. Tu. Beriman kepada malaikat wajib, bukan sunat, wajib. Kena percaya, yakin adanya malaikat, cuma kita tak nampak. Zahirnya malaikat kita nampak, ya Allah, takut. Takut. Bengisnya malaikat Zabaniyah, tu seksa dalam kubur, dalam neraka. Allahu Akbar, takut. Bengisnya garanya malaikat Malik. Allah, Jibril alaihissalam punya besar. Tu. Takutnya, ya Allah, ya Tuhan. Itu malaikat. Malaikat-malaikat bergilir mengawasi manusia dalam alam dunia ini. Mereka itu berkumpul bertemu di waktu semayang subuh dan semayang asar. Sebab itulah kita ni, Nabi larang jangan tidur lepas subuh dan lepas semayang asar.
Pesan untuk diri saya juga, kadang-kadang kita ni terlena, letih lah kerja Ustaz, oi, pi pagi dah bendang, balik nak ambil anak pula, letih. Tu bini buat apa? Bini buat apa Ustaz? Goyang kaki, dapat duit senyap, tak buat apa langsung. Tu. Jadi malaikat ni dia datang waktu subuh dengan waktu lepas dan sembahyang asar. Sebab tu kita ni Nabi larang jangan tidur. Tuan. Majnun, orang yang tidur lepas sembahyang subuh ni, lepas sembahyang asar ni, majnun, gila lah dia. Jangan main-main. Allah tarik rezeki dia satu-satu, Allah tarik sikit. Tu. Cukup 40 hari, siap. Sebab tu kita ni kalau boleh jangan nak mengantuk sangat-sangat ni. Sabar. Buatlah apa-apa aktiviti sekalipun. Apa-apa aktiviti sekalipun. Yang penting jangan tidur. Tu. Lepas sembahyang subuh dia mengantuk sangat, tidur. Allah. Lepas sembahyang subuh tunggulah saat sampai matahari terbit. Solat sunat isyraq, ambil pahala sunat sikit. Zikir lepas sembahyang subuh, baca. Jangan tak baca. Lepas sembahyang asar, baca zikir al-ma'thurat. Tu baca pendinding diri kita tu, al-ma'thurat. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna tu karang tu, doa tu yang warid datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa tu kutip kecil je, kitab dia kecil je tuan-tuan. Baca amal tu pendinding diri. Orang nak buat jahat dekat kita ni, orang nak buat naya dekat kita, tak boleh. Tu syaitan ni dia nak main kacau kita, nak ganggu kita. Jin ni nak kacau kita, nak ganggu kita, tak boleh. Kenapa? Sebab kita ada perisai. Tu perisai. Perisai ni apa? Pelindung diri kita ni. Tu al-ma'thurat. Baca pagi lepas sembahyang subuh, asar lepas sembahyang asar. Lepas sembahyang asar tu baca. Tu dia ada kaedah baca. Maksurat kecil, sughra, dan maksurat yang besar, kubra. Bacalah yang kecil, tak ada masalah, no? Baca. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Malaikat-malaikat yang bertugas malam bergilir-gilir dengan malaikat-malaikat yang bertugas siang, mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia, dan malaikat-malaikat itu berkumpul bertemu di waktu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Itu dah. Sebab itulah dua waktu ni jaga sungguh-sungguh. Si fulan bin fulan ni waktu sembahyang subuh dia berjamaah, subhanallah. Waktu sembahyang asar waktu sembahyang asar dia pun sama-sama berjamaah, subhanallah. Bukan dua waktu saja, 5 waktu berjamaah, subhanallah. Lepas waktu sembahyang subuh ni dia baca Quran, lepas sembahyang subuh dia baca Quran, dia berzikir, subhanallah. Malaikat persembah pada Allah, ya Allah, ni amal si fulan bin fulan. Lepas sembahyang asar dah masuk, dia tak mayang lagi, duk menyemang, buang masa. Tu dah. Apa kita nak jawab dengan Allah Ta'ala nanti? Apa kita nak jawab depan malaikat nanti? Malaikat tanya kita nanti macam-macam dalam kubur. Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Sila jemaah sekalian. Dan malaikat-malaikat itu berkumpul bertemu di waktu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang bermalam bersama-sama itu. Lalu Tuhan mereka bertanya kepada mereka itu, dan ia adalah lebih mengetahui tentang keadaan dan perbuatan hamba-hambanya itu. Amalan kita banyak, subhanallah. Cantiknya amalan si fulan bin fulan. Seorang at-tabi'in Mujahid mati dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, apa amalan kita yang kita buat istiqamah dalam seharian? Kita sama-sama bermuhasabah. Saya cek diri saya sendiri, tuan-tuan. Semak diri tuan-tuan sendiri. Dalam seharian, apa amalan yang kita istiqamah buat dalam seharian? Kita minta istiqamah, ya Allah, tetapkan pendirianku ya Allah, dengan amalan-amalan yang kita buat seharian. Apa yang kita buat? Sembahyang duha, istiqamah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Setiap hari kita bersedekah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Orang pakat dia tanya ni, Mujahid, kenapa kamu sembahyang lama ni? Sujud lama sangat-sangat, kenapa ni? Apa kata Mujahid? Aku sembahyang lama ni, aku ada satu permintaan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sembahyang lama ni, sujud lama ni, kita tengok orang ni sembahyang lama sangat awak ni. Sembahyang lama salah, sembahyang sekejap pun salah.
Ni nak jadi isu waktu bila ni? Waktu sembahyang, apa, sembahyang tarawih nanti. Oi, lama betul masjid tu. Oi, apa dia baca pun tak tahu. Oi, masjid tu, oi, sekejap sangat dia baca. Kita pergi situ sampai jadi buah mulut orang. Tu kan. Ya. Istirahah tarawih, sembahyang rehat-rehat. Tu makna dia. Pelan-pelan, kalau nak pergi mana, bacalah pelan-pelan. Tartil, mengikut susunan yang betul. Orang pakat dia tanya Mujahid, apa yang kamu sembahyang sujud lama sangat ni? Apa yang kamu minta kepada Allah Ta'ala? Apa kata Mujahid? Wahai sekalian manusia, aku sembahyang lama, aku sujud lama. Kenapa? Sebab dalam sujud aku minta Allah matikan aku dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Minta, tu dia. Allah perkenan tak? Ya, Allah perkenan. Minta, ya Allah matikan aku, ya Allah, dalam keadaan sujud kepada Engkau, ya Allah. Itu dia minta. Akhirnya Allah perkenan doa dia, permintaan dia. Subhanallah. Tuan-tuan, kita apa hajat kita, permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Minta sekali, tak ada apa awal, terus putus asa. Minta selalu kita minta, ya Allah kurniakanlah kepada aku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tu doa Nabi ajak doa tu, baca selalu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta, ya Allah berilah kebaikan kepada aku, ya Allah, di dunia ni, kebaikan yang baik, dapat anak-anak yang soleh solehah, rezeki yang halal dan sebagainya. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak dalam keadaan yang baik. Minta duduk sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat rahmat Allah Taala. Tu dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta jauh, ya Allah, daripada azab api neraka. Kita minta, kan kita lupa. Habis sembahyang kadang-kadang tu setengah orang tu cabut lari tu. Dia tak mau berdoa. Habis sembahyang tu dia tak mau berdoa. Duduklah Ustaz. Duduk Ustaz. Amin sama-sama doa dengan imam. Kalau dia sakit perut tu lain cerita lah. Nak pergi tanam Ustaz, sakit perut, tak apa. Tu pergi. Tu. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala duduk bersama-sama dengan imam, mengaminkan doa bersama-sama dengan imam. Mustajab tak? Ya, mustajab. Cabut lari awal. Waktu bila? Hari Jumaat. Nak buat apa lari awal? Nak ambil pisang. Berebut ambil pisang. Saya jumpa ada seorang jemaah, umur 50, haji dah kot, pelari 2 sikat. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan, doa, no? Doa lepas sembahyang jangan lupa. Doa silahul mukmin, Nabi sebut. Doa ni senjata orang mukmin. Senjata kita ni akhir zaman ni doa, no? Doa. Malaikat-malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Yang kedua, no? Malaikat-malaikat sentiasa mendoakan orang-orang yang beriman. Tu. Agar Allah menerima taubat mereka. Tu, taubat. Kita ni minta taubat kepada Allah, no? Minta Allah ampun dosa kita. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku, ya Allah. Doa, minta, ya Allah, kalau boleh tu biar air mata tu mengalir, air mata menangis. Doa sungguh-sungguh ni. Bukan doa main-main, doa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Kita nak minta dekat orang. Minta apa? Minta, contoh minta makanan, minta. Orang bagi tak? Bagi. Sebab apa? Sebab dia minta sungguh-sungguh. Macam tu juga doa kita kepada Allah, minta, ya Allah ampunlah dosa-dosaku, ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Maka Allah perkenan tak? Ya, Allah perkenan. Dan mengampunkan dosanya dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang banyak bertawakal kepada Allah. Sabar dengan ujian. Dia orang beriman tak? Ya, orang beriman. Sabar banyak-banyak. Tempat mereka di mana? Dalam syurga nanti. Sabar dengan ujian dunia. Allah nak uji kita macam-macam. Tu. Nabi berdakwah Mekah. Allah, penduduk Mekah nak terima dakwah Nabi punya susah. Sabar tak Nabi? Sabar. Nabi diejek, Nabi dibaling batu dan sebagainya. Sabar tak? Sabar. Tu dakwah Nabi.
Kita ni Allah Ta'ala uji kita macam-macam di dunia ni. Macam-macam Allah Ta'ala nak uji. Ada orang jenis sabar, ada orang jenis pemarah, ada orang jenis pemaaf. Tak apalah, maafkanlah kesalahan mereka. Sabar dengan ujian, sabarlah, sabar. Allah nak angkat martabat darajat kita, orang yang sabar. No? Tuan sila jemaah sekalian. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, malaikat-malaikat memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka, wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang kekal dan Engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Jua yang Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Dan peliharalah mereka daripada balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, dan sebenar-benarnya sesiapa yang Engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya Engkau telah mengurniakan rahmat kepada mereka, kepadanya, dan yang demikian itulah kemenangan yang besar penghargaannya. Tuan. Malaikat mendoakan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman siapa? Mereka ialah yang selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqullah tu tak khatib duk sebut hari Jumaat tu, ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Pesan takwa tu. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW tu. Orang beriman tu. Cinta kepada Nabi tu. Cinta kepada perjuangan Nabi tu orang beriman. Takut nak buat dosa tu. Takut nak buat dosa. Tu orang beriman. Dosa depan mata, maksiat depan mata. Orang beriman kata apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Takut no? Takut dengan azab Allah. Tengok kematian rasa takut. Kalau ada orang tengok kematian tak ada rasa takut, ni kena cek balik iman, no? Tengok van jenazah pun tak ada perasaan langsung. Tu dah. No? Sehubungan dengan ini, Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yad'uani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan talafan wa yaqulu al-akhiru Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Hadis yang diriwayatkan rawahu Muslim. Pada setiap pagi para hamba-Mu itu ada dua malaikat berdoa. Malaikat ni ada yang menanti untuk kita ni, no? Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah kerosakan kepada mereka yang enggan membelanjakan hartanya untuk sedekah." Infak fi sabilillah pun tak mau, sedekah pun tak mau, berjuang pada jalan Allah pun tak mau. Waktu subuh ni afdal. Paling mula kita sedekah waktu bila awal pagi. Mula-mula kita bangun awal pagi tu, ambil duit kita sikit, harta kita sedekah. Masuk dalam tabung anak-anak kita tu sedekah dah tu, no? Kadang orang minta sedekah dekat kita, takut nak sedekah. Takut apa? Takut duit habis, tak habis. Duit gaji sebulan 5,000. Seminggu sekali pun tak boleh langsung.
Dan malaikat yang satu lagi berkata, ya Allah, berilah pengganti kepada mereka yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Tuan-tuan, jangan takut tuan-tuan. Harta yang kita berjuang, yang kita memperjuangkan pada jalan Allah, jangan takut. Allah Ta'ala akan ganti balik harta kita tu. Kita hilang duit, contoh kita hilang harta kita, hari ni hilang sikit, sebab kita tolong orang susah, Allah ganti balik esok hari. Jangan takut. Apa yang kita ada, harta yang kita ada ni bukan milik kita ni. Apa yang kita ada hari ni bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Kita tengok langit semua ni, semua milik Allah. Lihatlah awan di sana, subhanallah, itu Allah yang punya awan. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah burung yang terbang, burung terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada kita yang punya, semuanya Allah yang punya. Tak ada kita yang punya, tuan-tuan. Kita ada harta banyak, kereta banyak, motor banyak, tanah berekar-ekar, bukan kita punya semua tu. Siapa punya? Allah. Allah beri kekayaan kepada kita. Allah nak uji kita, sejauh mana keimanan kita, sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Allah nak uji kita. Hang ni orang yang kuat sedekah tak? Tu Allah nak test kita. Hang ni orang yang sabar tak? Tu sabar. Tak sabar. Tu macam-macam lah. Itulah manusia, ragam, warna-warni kehidupan kita manusia, tuan-tuan. Yang ketiga, yang ketiga disebut dah, malaikat-malaikat bersama-sama dengan orang-orang yang sembahyang mengucapkan amin. Itu disebut. Tadi saya dah sebut dah tadi. Apabila mereka itu berkata waladdallin, amin, amin. Makmum sama-sama dengan imam, amin. Doa tu, doa. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, fa innal malaikata taqulu amin, wa innal imamu yaqulu amin, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka hendaklah kamu mengucapkan amin. Amin, amin. Kita dengar di luar sembahyang tu doa tu, duduk saja-saja amin, doa, kerana sesungguhnya malaikat-malaikat pun mengucapkan amin. Maka sesiapa yang ucapan aminnya bersama dengan ucapan amin malaikat, diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu. Alhamdulillah, subhanallah. Kita dengar orang baca doa, tuan-tuan, imam baca doa, makmum kita duduk di luar bermusafir, duduk dalam kereta, imam baca doa tu, angkat tangan. Tu kita dengar tak? Dengar, simak tak? Dengar. Tu walaupun kita tak nampak, amin. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan doa kita tu, doa imam tu berkat, mustajab. Allah Ta'ala angkat doanya. Kita pun amin, kita pun sama-sama dengan mereka. Subhanallah. Bila doa tu, tangan kena sungguh-sungguh. Jangan tangan duk pakai handphone pula, tangan duk main tu. Biasa jumpa tak? Biasa jumpa hari Jumaat tu, imam duk tengah baca doa, duk tangan duk main game apa PUBG ke apa. Teruk betul. Allahu akbar, tuan. Ada yang lebih dahsyat, duk khatib ni hari Jumaat, duk atas kamera handset, duk main WhatsApp, duk buka Facebook. Lara, tuan. Kita mai awal cantik dah. Orang mai awal Nabi sebut apa? Dapat pahala apa? Unta. Tu mai awal, mai lah kali dapat apa? Telur ayam sikit, kecil. Dia jawab, ustaz dapatlah juga ustaz. Oi, telur ayam daripada tak dapat apa langsung. Tuan-tuan, ini sama-samalah kita mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam, sama-sama. Yang keempat, malaikat-malaikat memohon rahmat untuk orang-orang yang beriman.
terutama para alim ulama. Tu firman Allah tabaraka wa taala, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya pula berdoa bagimu kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita kufur dan maksiat. Kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang iman dan taat, dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di hari akhirat. Tuan-tuan, kita ni akhir zaman ni tuan-tuan sedang jemaah sekalian, pesan tu dari saya juga, kita kena rajin-rajinlah mendekati para alim ulama. Tuan-tuan, kena cari alim ulama, kena cari orang-orang yang faqih. Ramai asatizah hari ni, ramai, tapi yang faqih ramai tak? Sikit. Tu bercari yang betul-betul faqih. Contoh bagai serai saya boleh sebut Tuan Guru Ustaz Jamhari. Tuan-tuan, banyak lagi sebenarnya kalau kita nak pergi mana-mana tempat, tuan-tuan, carilah tuan-tuan. Barakah tu. Al ulama warathatul anbiya. Ulama ni para pewaris para nabi. Kita nak tengok Nabi, ya Allah, di dunia ni kita tak tengok dah, tuan-tuan. Di akhirat nanti kita nak tengok Nabi ni. Macam mana kita nak tengok Nabi? Banyakkan selawat. Banyakkan selawat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, tuan-tuan. Kena ada perasaan cinta kepada alim ulama. Ulama meninggal, kita tak ada perasaan langsung. Tu biasa, tak ada perasaan langsung, tengok biasa. Tapi kalau artis meninggal, Allahu akbar, sudah. Tengok berita, sanggup tunggu siang malam tunggu. Nak pergi mana lepas ni? Nak pergi mana pula lepas ni? Tuan-tuan. Itulah salah satu tanda kecil hari kiamat, tuan-tuan. Dimatikan para alim ulama, tuan-tuan. Dalam hadis sebut, para alim ulama dimatikan. Dan yang terakhir, yang diriwayatkan daripada Abi Imamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatihi wa ahli samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan juga para penghuni langit dan bumi memberi selawat dan rahmat, mendoakan ke atas orang-orang yang mengajar perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan, benda-benda yang baik, benda-benda yang baik kita kena memperbanyakkan, buat amalan kebaikan, banyak buat amalan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. Akhir zaman ni, tuan-tuan sidang jemaah sekalian, maksiat banyak, cukup banyak, tuan-tuan. Tak payah tengok jauh-jauh lah, tengok ahli keluarga kita sudah, tengok yang terdekat sudah, kaum kerabat kita sudah. Duk kalut jiran sebelah, duk kalut, tengok isteri kita, tengok anak perempuan kita, tengok anak lelaki kita. Maksiat dosa depan mata kita. Tengok televisyen buka Allahu akbar, duk menari sana sini, duk menari sana sini. Allah. Tu lah ni zaman canggih. Apa tu? Dalam handphone lah ni macam-macam ada. Apa TikTok nak sebut tak boleh Tak ada, kita tak ada TikTok. Tak tahu. Dalam TikTok macam-macam duk ada. Yang baik alhamdulillah, yang baik bagus alhamdulillah. Yang tak baik tu banyak. Yang tak baik duk menari sana sini, duk joget. Ada pasien saya pernah nampak, wallahu alam, tak tahu, tak ingat dah kat mana. Letak handphone, dia lari seorang-seorang, rupanya dia apa, duk menari, duk joget-joget. Rupanya tanya anak saya pandai, mak 7 tahun 8 tahun dia buat TikTok tu. TikTok orang zaman lah tu, budak zaman lah, dia boleh buat apps tu, dia boleh buat rakam sendiri. Mak ayah duduk tengah makan, aku tengok hang tengok aku, ada rakam seorang-seorang, upload dalam TikTok, viral. Orang like punya ramai, terkejut tengok mak ayah tengah makan. Siapa buat? Tanya-tanya, anak dia buat kerja. Nanya. Tu zaman-zaman lah ni macam-macam benda di hujung jari kita ni, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah malam ini, termasuk diri saya juga. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat di dunia ini dikira sebagai amal ibadat, dikira sebagai amal ibadat. Nak mulakan apa sekalipun amalan kita, mulakan dengan al-basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala tak? Dapat. Nak naik motor dan dia kata bismillahirrahmanirrahim. Nak makan bismillah. Nak pergi mana bismillah. Mula dengan nama Allah, dapat pahala tak? Dapat pahala.
Tuan-tuan, no? Mudah-mudahan, no? InsyaAllah. Malaikat-malaikat juga merendahkan dirinya, yang ini kita sambungkan dalam insya-Allah, tuan-tuan. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebagai kesimpulan malam ni insya-Allah, yang pertama, sama-sama kita berjaga-jaga, no? Berjaga-jaga. Kanan dan kiri kita ada yang memerhati. Siapa malaikat? Malaikat, no? Malaikat memerhati kita siang dan malam. Catat amalan kita, baik buruk semua dia akan catat. Satu. Yang kedua, memperbanyakkan amalan kebaikan kita setiap hari, no? Kalau hari ni kita buat amalan kebaikan sikit, esok tambah lagi. Contoh, hari ni kita baca Quran satu muka surat aja, esok tambah lagi 2 muka surat. Bukan makin hari makin bertambah, makin kurang. Hari ni dia dah satu muka surat, esok separuh. Esok pula 2 ayat. Letih tinggal pula 2 hari, tinggal pula seminggu. Lah kali sebulan tak baca Quran. Allahu Akbar. Hari ni sedekah, kita infak dalam tabung masjid, duit RM1. Esok RM2 contoh. Esok lagi RM5. Macam tu. Tu makin hari usia kita ni makin bertambah, amalan kebaikan kita ni kena tambah sikit. Nak buat secara banyak-banyak tak boleh nak buat. Istiqamah walaupun sikit, istiqamah bagus. Tu daripada buat banyak-banyak tapi tak istiqamah. Tu no. Sama-sama kita bermuhasabah, 2 perkara insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak pada malam ini dapat kita ambil manfaat untuk kita perbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala panjangkan usia kita, bertemu kita pada bulan hadapan lagi insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terlebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.